sikit Datuk mengenai kes yang terbaru ni Datuk. Apa yang berlaku sebenarnya Datuk? Sebenarnya saya tak harap dapat kes. Sebab saya diburu lagi, kes pembantu rumah lagi. Sebenarnya kes pembantu rumah ni adalah sebenarnya kali ke tak tahu nak cakap sana. Di antara yang paling tragedi sekali apabila pembantu rumah saya lari bersama dengan tukang kebun dan 2 orang ke 3 orang ya? 4. 3 orang lari, 1 orang kat penjara. 3 orang lari dan seorang di penjara. Dan sekarang ni saya masih ingin mengesan mereka. Ini kerana mereka telah melarikan sejumlah wang dan juga jam dan barang perhiasan saya dalam dompet. Dan mereka juga telah berkomplot bersama untuk lari dan juga mencuri. Dan yang paling mengecewakan, bibit yang saya anggap seperti malaikat itu juga mencuri dan saya menjumpai tangkal. Bukan lebih tak laras. Kebesaran sini boleh tak ada masalah. Macam pun dia tu boleh tak ada masalah. Okey je. Okey dia. Saya okey je. Sorry lah ya, sebenarnya saya tak larat dah. Memang saya nak timpang lah ni. Okey. So Datuk macam mana Datuk boleh mengesan barang-barang Datuk tu hilang Datuk? Sebenarnya isteri saya dia bagi tahu duit kalau hilang. Lepas tu usut. So kita tak nak expect dia orang lah sebab macam ibu tua dia semayang sama tonggek. Lepas tu dah tua tu macam pura-pura membaca. Tapi akhirnya dia ada pakai telefon. Telefon sampai 3. Lepas tu saya ada ambil saya punya saya pun tak tahulah kalau saya jumpa gelang tangan berlian kan. Dan kita orang sendiri selalu obsession dan tak sangka pembantu rumah ni mencuri dan dalam masa ramai rumah makin sepak. Dan diorang masih tak ada mood nak kerja sebab diorang dah berjaya melarikan duit banyak sangat dah. Dan diorang dah kirim dan bila polis buat kesihatan dia bagi tahu dah lebih berpuluh-puluh kali dah kita mengirim duit. So diorang dah kaya raya. So bila buat kerja pun tak nak sepak. Jadi kita macam pelik. Dan daripada situ orang satu-satu masalah nampak. Dan bila orang cuba melarikan diri, saya dapat trace dia nak packing bag. Saya tahu dia nak packing bag. Saya pun asingkan saya pun bising lah kan. Dan dalam bag tu ada tudung, ada kosek saya bising. Lepas tu merayu lah minta maaf dengan saya. So bila minta maaf saya pun cairlah dengan maafan orang ni. So saya juga tak lari. So saya bawa seorang lagi pembantu saya pergi rumah PA saya. So tukang kebun tu buat kerja macam biasa. Selang 2 hari dia merayu dengan saya, merayu dengan saya punya pengawal dan isteri saya. Dan diorang semua yakin lah orang tak lari. Okey. Lepas tu lari juga. Dan lari pula tu saya tak tahulah syak yang dompet saya tu hilang. Yang dah lama hilang daripada diorang. Tutak bibik tua ni pun tertangkap nak kabur juga. Yang dimaklumkan oleh tukang kebun saya Melayu. Saya yang kedua. Warga tempatan lah. Lepas tu bibik tua ni pula bagi tahu sebenarnya dompet Datuk yang hilang tu selama ni kita orang ambil. Lepas tu kita orang bahagi-bahagikan. Tukang kebun tu mengaku? Lepas tu kebun pembantu rumah yang saya ingat baik yang malaikat ni. Dia mengaku? Mengaku. Lepas tu dia pun minta maaf tak nak pergi balai polis. Tapi saya tekad lah. Saya tekad untuk membuat laporan polis. Siapa datang tu? Siapa datang tu? Okey tu. Tolong saya tekad saya punya mohon dulu tu. Kalau lambat saya nak exit saya dulu. Telefon tu baru. Saya urgent. Saya tak nak susah nak dulu. Okey Datuk, saya ada soalan. Okey, soalan pertama saya ialah bila yang Datuk dan Datin menghindari duit Datuk dan Datin banyak hilang, baik pun hilang. Dan yang keduanya, bila Datuk dah start sharp berlakunya benda pelik, mungkin berapa hari lepas, berapa bulan lepas ni sebelum puasa? Sebenarnya dah setahun dah bila lama saya yang 2 tahun lebih ambil tudung.
selalu dia akan bagi saya setiap minggu tau. Datuk ni duit nampak luar. Tapi semenjak bertukar dengan Fitri, saya menyedari yang sebenarnya pembantu rumah saya ni yang baru-baru ni tak pernah bagi duit belen. Saya terasa macam kenapa tak pernah ada duit belen. Tapi kita macam ingat takkanlah kita nak syak-syak orang kan. Kita tak naklah syak orang. So kita pun mengingatkan kita tak adalah sebarang pencurian. Kita pun reda. Dan isteri saya punya dompet selalu duit macam short yang macam ada kurang kan. Tapi kita tak syak lah, mungkin lah sebab kita ni boros atau kita terbelanja ke, ataupun sebab GST ke, sebab apa ke, kita tak tahulah kan. Kita pun macam pasrah. Lepas tu lama kita perasan sebab kita memang prosedur rumah ni tak boleh pakai barang kemas. Oh ya ke? Datuk dah letak prosedur. Memang macam tu, tak boleh pakai barang kemas, tak boleh pakai handphone. Okey. Tapi satu hari kita orang nampak charger. Lepas tu kita orang nampak bila kita orang cek orang curi barang ni, ada handphone. Lepas tu lama-lama yang terbaru polis datang, ada gelang, ada duit Australia, orang pos sterling. Duit tu dia belum tepat, dia belum dengan tuan wanita. So dia masuk dalam spender. Dia gulung-gulung. Settlekan tahun 1-2 Tak tahu dia dengan handphone saya belikan. Ya. Masukkan ke dalam tu, lepas tu dia masuk dalam spender. Jadi kita tak perasan lah. Lepas satu lagi tudung tu pak segi. Bucu-bucu tu dia gulung-gulung, dia kat letak. Setiap bucu tu ada duit. Dekat dalam bilik ke kat dalam beg? Kat dalam beg semalam boleh jumpa. Di dalam rumah ni juga? Polis suruh dia tunjuk. Okey. Semua dia tunjuk lah. Dia simpan semua. Oh, polis datang semalam lah, malam lah. Malam. Oh, okey, baik. Okey Datuk, saya nak tanya lah Datuk, apa tadi saya nak tanya. Okey, kepada anda yang tengok live ni, saya sedang mencari mereka yang betul-betul ikhlas nak bekerja, orang Malaysia. Dan saya akan bagi gaji sebanyak kita akan bagi gaji berapa yang? 1,200 orang Malaysia. Kita interview lah siapa yang live, siapa yang nak. Okey, gaji kita akan bagi sebanyak paling sikit 1,000, paling banyak 1,200 pembantu rumah. Tak apa, korang boleh call nombor telefon 010 363 6494. Okey, saya akan offer siapa yang nak kerja, ibu tunggal ke, orang yang nak bekerja ke secara ikhlas. Saya perlukan segera lokasi di Sungai Buloh. Boleh WhatsApp nombor telefon saya, gaji 1,200. Boleh call 01 363 6494. Makan, minum, tempat tinggal lah cakap. Makan minum tanggung, barang keperluan, barang peribadi kita belikan lah. Macam kalau wanita ke, gigi, shampoo kita belikan semua. So kalau dapat gaji boleh simpan lah. Ya, dapat gaji bersih. So siapa yang nak, komen I. Make sure jangan mencuri. Itu yang saya nak. Ikhlas kerja. Saya bukanlah seorang yang garang, seseorang yang friendly. Tapi kalau sampai curi duit kita, curi barang kemas kita, curi dompet kita, siapa tak garangkan. Kepada anda yang tengok video ni, saya minta tolong, saya merayu sangat-sangat. Saya dah post gambar saya sebelum ni, gambar pembantu rumah dan juga tukang kebun. Tolong viralkan, tolong share. Tolong sharekan video ni. Dan kepada anda yang nak bekerja, saya akan bagi gaji sebanyak 1,200. Dan insya-Allah saya perlukan 3 orang. Call WhatsApp saya, WhatsApp detail nama umur 0103636494. Term and condition boleh datang interview besok. WhatsApp saja ya. Terima kasih. Yang insiden yang saya dekat dulu, yang isteri kata Datuk marah-marah dia orang buat tu kurang, yang dia dah nak bawa beg tu Datuk, insiden Datuk. Jadi dia tu dia. Sudah berapa 3 hari lepas. Mula-mula kita orang hanya nampak dia nak cabut, dia nak lari. Tapi masing-masing mengarahkan masing-masing. Dan dalam beg tu memang ada curi barang. Tapi kami kalau kita edit kat Indo, edit orang tu polis, tapi itu sebagai maksud kita kesian. Kita tak nak untuk polis, tapi kita kesian kan. Tapi selang 1 hari dia cari.
Kan oh 3 hari lepas lah. Oh, waktu tu malam ke pagi ke kita sembang kat masa tu dia tu. Dia yang Waktu tu. Lepas aku. Tapi itu dah tu. Tapi yang gumpalan-gumpalan duit tu yang seperti polis jumpa semalam tu memang jumpa di dalam bilik dia orang. Dalam beg dia. Dalam beg bilik yang kita tangkap tu. Dalam bilik yang mereka duduk lah. Dalam duduk dalam beg. Disuruh dekat bawah foto-foto tu. Kita tak perasan. Handphone ada 3 biji. 3. Maksudnya 3-3 tu dicuri ke ataupun hanya satu? beli handphone duit kita orang, ada yang pakai iPhone. Tak tahu dia dapat mati 3 handphone. Sedangkan bila dia datang sini, saya nak ambil handphone ni, saya handphone saya simpan, aku nak balik dia baru lagi. Tapi tak tahu dia dah dapat nanti handphone. Tapi dia beli tu. Oh, bukan yang handphone yang dicuri lah. Bukan sebab Datuk kata Datuk punya handphone dicuri. Iya. Oh. Oh. Okey, kes yang jumpa beg pada yang dia nak lari waktu sahur tu 3 hari lepas. Lepas tu dia orang merayu supaya jangan buat laporan polis sebagainya. So atas dasar persian Datin dengan Datuk pun tak buat laporan polis. So, Mana yang pernah awak? Tapi Ada orang masuk. sehari selepas itu mereka melarikan diri lah. Okay. Okay. Lagi. Oh, okey. Oh, tapi disedari hilang tu waktu siang ke malam ke pagi? Oh. Allah Rabbi. Sejumlah berapa pun? Ribuan ringgit lah. Tak ada jatuh batu. Oh. Oh ya ke? Oh, okey. So maksudnya kes insiden lari ni ada 2 kes lah. Maksudnya yang pertama berapa orang lari, yang first group yang lari tu? Seorang. Lepas tu 2 orang. So suami isteri. Okey, baik. So sekarang ni Bagi telefon awak boleh? So sekarang ni Orang yang pembantu rumah. pihak polis dah tahan seorang lah. Dia, okey. Oh, dia cerita dekat kan? Okey. Dia tahu lah sebab dalam film masa ada nama orang. Okey lah. Dan dia saya tahu orang tu adalah isteri kepada bekas kerja saya. Isteri kepada bekas kerja. Bekas pengawal anak orang ni. Okey, baik. Jadi tu yang saya dia kata bilik tu yang memang apa nak dia lah. Lepas tu dia siap bagi dia $2 Australia lagi. Sebab dalam nak datang lah $2 Australia. Aku suka bawa $2 Australia. Oh ya, okey. Lepas tu saya tanya lagi. Dia tak bising. Dia kata dia ada dalam kemas. Saya call orang tu betul tak terima, tak dia bagi duit $2 dari Malaysia lagi. Saya campur. Oh. Itu baru dengar aku sebenarnya. Dia cakap lah sebenarnya yang itu fitri tapi dia bagikan 3 dompet Datuk tu. Sering saya sering duit aku tu. Dia bibik tu mengadu pada Datin, kata kawan-kawan dia mencuri. Padahal dia pun sama juga tak turut naik. Oh. Okey, baik. Okey, Datin. Baik. Apa nak tanya? Yang bibik yang ditahan tu, polis datang waktu polis buat tinjauan, buat siasatan kat rumah Datin. Waktu itulah
Bibit pergi tahan. Tak, sebelum lepas saya tak tahu tu, Okey. saya bawa tinggal bibit. Oh, Datin terus bawa bibit tu balik pergi. Semua lepas tu saya kat rumah saya buka. Aku boleh datang rumah lah, datang rumah. Kita tunduk lah, check semua lah. Kita tunduk kat mana dia ambil duit sini, duit mana. Okey, saya sedang mencari pembantu rumah yang nak bekerja dan juga tukang kebun. Siapa yang nak bekerja, ciri-ciri dia adalah mereka yang suka jaga budak, jujur, apa namanya, dapat kesan yang telah dicuri oleh dan ingin menjadi pembantu rumah. Tak berkira suka masak, suka budak. Kalau tukang kebun tu suka menanam kan. Gaji boleh bincang. Gaji bermula 1,000 sehingga 1,500. Rumah, motor, tempat tinggal, peti ais saya bagi untuk tukang kebun. Gaji bermula 1,000 ke 1,500. Boleh call saya 0103636494. ya betul. Boleh interview ya. Terima kasih. Dah lama dia keluar tu dah lama. Semua dia bila dia orang itu tak Datin dengan Datuk tak sedar. Kalau masuk dalam ni biasalah bagi saya sederhana. Sederhana. Mana saja. Banyak masuk. Oh, okey. Saya faham. Awak into esok Tapi office. tapi kegiatan diorang ni dikesan kira-kira dah setahun dah lah. Cakap dia datang esok. Cakap je semua kerja datang esok. Kau buat satu caption, reply datang esok je dia mengaku interview. diorang dah lama dah buat. Mantap. Okey. Yang Tengok jadual saya. yang buat yang mencuri itu pembantu rumah warga negara Indonesia ya. Pukul apa? Pagi? Berapa orang? 3 orang. Agreement apa? Tanya dia ting. Warga Malaysia. Karena dalam masa yang sama, bila kita check balik, okey, pengawal keselamatan nak sini pun terbabit, kirimkan duit ke Indo. Lepas tu duit tu pula bagi tahu sebenarnya duit tu dikongsi dengan tukang kebun saya, orang lain, orang Malaysia juga. Jadi benda ni macam Maksudnya semua yang semua yang ada kat dalam rumah ni terlibat. Macam tu. Jadi Dapat duit. Dapat tip pengawal keselamatan dapat duit daripada duit saya. Kau gaji per hari 2,500. kirimkan duit ke 4 hari kerja 4,500, 2,500. dia kirimkan duit untuk bibit tu untuk Indo, dia tak bibit tu bagi duit sampai 200. Kalau dulu kita pun tak bagi orang sampai 200 kan. Ya betul. Tapi sebenarnya bila tak betul. Bila bibit tu semua betul confirm. Yang penghubung ni of course dah mana kantor nama dia tak sip duit. Apa? Kirim duit. Ya, Kena bibit tu malam bukan polis dia bagi tahu tukang kebun pula Bersubahat. Orang Melayu yang beli-belikan handphone dia orang semua topak semua dia orang tukang kebun tu. Jadi macam kita rasa macam kita takut. Bukan kita apa kita kat orang sekeliling tu tak boleh dipercayai. Macam kerana duit semua jadi gelap mata kan macam tu lah. Okey. Semua saya nak dapat pokok yang mencuri itu 3 orang lah yang disaki. 3 orang. 3 orang bantu rumah, 4 orang. 4 orang. Termasuk seorang suami dia tu lah. Termasuk. Tapi suami dia cuma tak duduk dekat luar tak dalam rumah. Tapi sekali Tapi lah. pekerja Datuk dengan Datin 3 orang lah yang buat kerja ni. Umur berapa Datuk? Umur Allah tak tahu pula umur dia berapa. Dalam seorang dalam 4 dekat 50 kot. Yang lagi 2 tu mungkin dalam 20-an. Okay, baik. Tukang kebun ni bersekongkol disaki Mengikut bibit tu lah. Mengikut Mengikut bibit bibit tu, tu dia bersekongkol dan dia pun mengaku juga pada saya memang dia pergi belikan handphone top up semua. sebab dapat duit daripada mereka ni Dan lah. dia bagi tahu dia bibit saya ni seminggu top up prepaid RM60. Mengalahkan kita kan kita pun tak pakai benda macam tu. Seminggu RM60 dia akan pergi beli top up untuk beli bibit saya ni. Tapi dia tak bagi tahu. So bila dah kantor semalam baru dia nak cerita. So buat apa nak kita kena belajar juga tak tahu kalau dia jujur pada awal dia dah bagi tahu. Ya betul. So pihak polis selain pada menahan Datin dah bawa ke balai untuk dia serah diri kepada polis.
adakah polis juga buat siasatan dekat tukang-tukang kebun Datin yang Kepada anda kat luar sana, Datuk jangan lupa bayar zakat. Datuk tak bayar zakat tu. Hello, saya bayar zakat dah cukup banyak dah. Tak payah saya nak beritahu berapa amount saya bayar. Nanti korang kata saya riak. Kadang saya baca komen-komen korang ni, komen masuk akal atau tak. Saya ni dah ada masalah banyak, sedih. Lepas tu korang melontarkan pula perkataan-perkataan yang menyebabkan hati saya ni terasa. Korang tak letak di tempat saya, cuba korang letak kat tempat saya. Pening saya. Okey, lepas tu kepada anda, ada yang bagi tahu makcik nak kerja, boleh. Makcik ke, umur 40 ke, 50 ke, anak dara ke, ibu tunggal ke, tak kisah. Prioriti kita orang tu kena kerja ikhlas. Orang tu perlukan bantuan dan orang tu sebatang kera kita ambil. Yang penting kerja ikhlas. Saya perlukan 3 orang pekerja wanita. Seorang lelaki untuk tukang kebun. Saya ada 2 orang tukang kebun. Tapi yang lelaki tu tak boleh percaya. Saya buang, saya ambil lagi seorang. 2 orang Melayu saya nak cari. Tolong saya. Sabar, kau bagi tahu perangai aku sebenar dengan dia. Bagi tahu aku ni jahat sangat ke? Banyak orang kecam aku. Cuba kau cerita. Duduk ke depan sikit. Lain nak sini. Okey, hai semua. Dua orang. Ini saya punya manager saya. Ini saya punya PR. Cerita pasal perangai aku. Okey, Yang nak kerja, pembantu rumah dengan Okey, hai semua. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, lepas ni saya akan update dekat Facebook Datuk ni mencari pekerja tu. Kalau nak balas WhatsApp korang satu-satu memang tak sempat, takut korang marah. So tunggu saja sebentar, nanti saya akan iklankan kat Facebook untuk hubungi siapa ya. Okey, Datuk nak jadi pembantu Datuk. You just buat kerja. Jangan makan tidur. You kalau kerja semua dah siap, lepas tu you nak tidur ke, nak berehat ke, Datuk tak marah pun. Janji settle kerja. Lepas tu bekerja tu janganlah berkira macam mentang-mentang lah pembantu tu 3. Macam berkira dia buat kerja ni tak buat kerja. Jangan macam tu. Just Cuit ulang. betul tu. So just buat kerja je. Datuk tak jahat. Kalau you Rumah ni dia kecil je kan? rumah ni sangat sederhana. Dia tak besar, kerja pun tak banyak. At least Datin pun sometimes dia akan pilih baju dia sendiri. Tak perlu korang semua buat kerja. Yes. Datuk pun kadang-kadang kasut dia ambil sendiri, pakai sendiri. Dia tak akan semuanya korang urus. So dengan pembantu 3 orang tu, korang punya kerja sangat berbaloi lah. Gaji korang mahal tapi kerja korang sikit-sikit je. Faham tak? Datuk pun tak marah-marah kalau korang semua tak buat kerja. Marahlah kalau ibarat kata duduk ketangkang je. Mau tak marah kan? Macam ni. Secara jujurnya, kalau siapa yang nak kerja, saya prioriti saya akan cari mereka yang sebatang kera. Lepas tu yang betul-betul nak bekerja, yang kalau boleh yang sebelum ni pernah kerja, orang kata bukanlah, saya tak naklah ambil yang ada degree, ada diploma, tak nak kan. Sebab saya nak tahu pembantu rumah ni perlulah orang yang suka duduk rumah, yang tak suka bersosial, tak suka main Facebook, tak suka. Lepas dalam masa yang sama, kalau ibarat kata nak cuti, kita boleh adjust. Cuti tak boleh dibincangkan. So korang WhatsApp dan kita kena interview lah. Dan kalau lambat, kita perlukan 3 orang pembantu rumah, 1 tukang kebun. Tak kisah orang mana pun, yang paling penting saya dah serik pembantu orang Indonesia. Okey, tak apa. Boleh. Nanti saya akan iklankan untuk cari pekerja datang, tu. Ataupun datang ke office kita. Terus datang. Sebab tu kita Esok iklan, datang untuk kita punya interview session pukul 12.30 hari di office di Herbs. Kalau anda ada resume, bawa lah resume anda. Kalau ada profil kerja dengan orang-orang yang lain, mungkin anda boleh share dengan kita. Yang penting tak ada. Datuk tak very particular sangat bab English ke apa. Yang penting kena efisien, jujur, ikhlas dan amanah. Jangan curi tulang. Berhenti WhatsApp sekarang sebab dah terlampau banyak WhatsApp yang masuk. Saya tak dapat balas. Just tunggu je iklan lepas ni. Boleh datang ke iklan. Datang terus. Esok boleh datang pukul 8 pagi. 8 pagi dekat Wisma di Herb, Stesen 8 Kota Damansara. Walk in interview. Ingat ya, prioriti kita kepada mereka yang memerlukan, seperti orang susah, orang keluarga, ibu tunggal. Itu prioriti kita. Dan saya akan menganggap anda macam keluarga saya sahaja. Okey? Assalamualaikum. Kalau yang tanya-tanya gaji berapa tu, tak payah nak kerja ya. Kerja kena ikhlas. Kau bukan nak kerja kat office. Nak jadi pegawai, nak tanya gaji, tak payah nak tanya. Pergi baru tahu. Okey, Assalamualaikum.